Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda kini sedang menonton mydigital.kkmm edisi pendidikan bersama dengan saya Anim Izzati. Jadi sebelum tu apa khabar semua? Kita harapkan semuanya berada dalam keadaan sihat-sihat sahaja kan, walaupun kita ni sekarang dah banyak kelonggaran yang diberikan. Apa-apa pun jaga diri baik-baik, okey? Baiklah, untuk berkongsi pada hari ini, ketika negara sebenarnya berada di bawah Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP, berikutan dengan peningkatan kes COVID-19, pengajaran dan pembelajaran di rumah ataupun PDPR menjadi kaedah terbaik dalam memastikan pendidikan dapat diteruskan dan apabila pembelajaran secara bersemuka tidak dapat lagi dilaksanakan. Jadi, apakah sebenarnya yang dilakukan oleh guru-guru kita ni bagi memastikan pelajar-pelajar kita kekal fokus dalam pembelajaran dan tidak ketinggalan? Itulah topik yang akan kami bincangkan dalam mydigital.kkmm edisi pendidikan hari ini. Jelas bahawa untuk negeri-negeri PKP yang akan ke sekolah hanyalah murid-murid dalam kategori tersebut. Bagaimanakah dengan murid-murid yang lain? Untuk murid-murid yang lain di sekolah rendah, jika kita lihat, mereka akan melaksanakan pembelajaran di rumah. Semua murid sekolah rendah di negeri PKP akan melaksanakan pembelajaran di rumah. Bagaimana pula dengan murid sekolah menengah? Murid sekolah menengah tingkatan 1 hingga tingkatan 4 di negeri PKP akan melaksanakan pembelajaran di rumah. Itulah tadi kita kongsikan bersama dengan anda semua berkaitan dengan sedutan ucapan dari Datuk Dr. Razi Jidin dalam sidang media khas Putrajaya tentang pembelajaran dalam talian. Seperti mana yang kita semua ibu bapa dan juga guru-guru sedia maklum, ini amatlah penting untuk kita faham dan tahu bagaimana ianya dapat dilaksanakan bergerak dengan teknologi kita. Tapi sebelum tu, sebelum kita nak sentuh banyak lagi tentang topik perbualan kita pada hari ini, kita nak kongsikan dulu bersama dengan anda semua, mydigital.kkmm merupakan sebuah inisiatif di bawah Kementerian Komunikasi Multimedia Malaysia ataupun KKMM, dan selain pendidikan sebenarnya kita akan membicarakan pelbagai lagi inisiatif dalam bidang teknologi, pelancongan, industri kreatif, keusahawanan, hiburan, sukan, pendidikan mahupun kesihatan. Jadi untuk anda mengetahui apakah lagi topik-topik yang akan kita bincangkan, perkembangan terkini, boleh sahaja layari di mydigital.kkmm.my ataupun boleh sahaja follow kami di Instagram mahupun Facebook kami. Baiklah, penat kita bercakap kan, baru nak masuk segmen pertama ni sebenarnya. Okey, segmen pertama kita merupakan aplikasi teknologi dalam PDPR. Amatlah penting untuk kita faham, untuk kita tahu bagaimana penggunaan teknologi dalam pembelajaran dalam talian. Seperti mana yang kita dengar ucapan dari Datuk Dr. Razi Jidin, kita dapat merumuskan sebenarnya seorang guru ini perlu kreatif dalam mencari kaedah terbaik dan menukarkan kaedah pembelajaran mengikut kesesuaian pelajar bagi memastikan kejayaan proses pengajaran dan pembelajaran di rumah ataupun PDPR ketika negara kita ni masih lagi berdepan dengan ancaman wabak COVID-19. Jadi untuk segmen pertama ini kita akan bercakap mengenai aplikasi teknologi dalam PDPR. Tanpa melengahkan masa lagi, saya tak sabar nak kenalkan kepada anda semua, kita ada Cikgu Kamala di studio bersama dengan kami, dan juga di online pula kita ada Puan Betty Leong, dan kepada Cikgu Kamala kita nak ucapkan selamat datang kerana yelah pastinya cikgu pun sedang sibuk kan, dari Sedang jauhnya ni sudi meluangkan masa bersama dengan kami. Begitu juga dengan Puan Betty secara maya. Hai Puan Betty. Hai.
Itu dia Puan Betty. Terima kasih juga bersama dengan kami. Baiklah, kita nak kenalkan sedikit Puan Betty Leong, merupakan pengetua Sekolah Menengah St. Francis Xavier dari Keningau, dan juga kita ada Cikgu Kamala di studio. Cikgu Kamala Tevi Marimutu merupakan guru di SJKT Fest Serdang. Jauh-jauh datang ni. Pastinya nak berkongsi dengan kita berkaitan dengan teknologi yang digunakan di PDPR. Baiklah, kita mulakan dengan Puan Betty terlebih dahulu. Puan Betty, kita nak tanya sedikitlah. Ini berkaitan dengan kaedah hybrid yang digunakan oleh para guru untuk memastikan pelajar-pelajar masih lagi menerima pengajaran dan juga pembelajaran seperti biasa. Silakan Puan Betty. Okey, silakan. Kelas online ya, seperti Google Meet, Zoom dan macam-macam lagi. Bukan semua murid ya, bukan semua murid dapat mengikuti kelas secara live. Pelbagai halangan. Ada yang tak ada line, internet dan masalah keluarga seperti itu tak dapat hadir. Ya, jadi apa kita buat? Mudah sahaja. Guru-guru hanya perlu rakam Google Meet tersebut. Tapi kena pastikan kita gunakan ID Delima ya dari Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi bila kita rekod, rakaman tu akan dihantar ke Google Drive. Dan kita boleh share ya, kita boleh share link Google Drive itu kepada murid. Dan murid yang tidak hadir itu boleh menonton kelas live kita. Dan selain daripada itu, bagi saya lah dan guru-guru saya, rakaman saya akan edit ya. Saya akan edit dan saya akan upload di YouTube channel saya. Dan murid-murid senang nak akses ya. Ya, betul. Anytime in place mereka boleh kita bagi link YouTube itu saja dan mereka boleh tengok, boleh tonton video kita bila-bila masa. Dan dia sangat teratur, sistematik ya. Semua video yang kita upload itu dia teratur dan bila murid nak rujuk pun memang sangat mudah. Kan, hanyalah kita mungkin copy link sahaja, kemudian kita kongsikan kepada pelajar-pelajar kita. Jadi mudah kan dekat situ. Tak perlu lagi mungkin pembelajaran-pembelajaran yang lama-lama pun anak murid boleh lagi akses. Satu idea cukup menarik sekali bila kita mendengarkan penerangan daripada Puan Betty sendiri. Kita pergi kepada Cikgu Kamala pula bersama dengan saya. Cikgu Kamala, mungkin kita nak cerita tentang teknologi. Bagaimana yang dikatakan teknologi ini betul-betul membantu pembelajaran dalam talian, Cikgu Kamala? Sekarang sistem pendidikan dah menguasai oleh teknologi. Betul. Sebab kalau tiada teknologi, tak mungkin kita akan menjalankan kaedah PDPR dengan jayanya. Betul. Teknologi menjadi satu connection tool di antara murid dengan guru-guru. Kalau tiada teknologi, kita takkan boleh menjalankan PDPR dengan berkesan. Setuju. Sebab kalau katakan teknologi ini sebelum ni mungkin merupakan kita punya kehendak sahaja. Tapi kini teknologi merupakan kita punya keperluan. Tidak ada lagi alasan untuk tidak menggunakan teknologi dalam apa sekalipun, terutama sekali dalam bidang pendidikan kita. Baiklah, kita berbalik kepada Puan Betty. Puan Betty, kalau kita katakan macam norma baharu ni dalam pembelajaran, bukan sahaja perlu diterima oleh anak-anak murid, kan? Guru-guru juga perlu adaptasi dengan norma baharu ini. Sebab sebelum ni guru-guru mungkin belajar secara bersemuka, perlu menulis di whiteboard dan sebagainya. Tapi kali ini penerangan haruslah diberikan secara terperinci, dengan guru-guru pun haruslah celik teknologi yang terbaru, aplikasi yang terbaru, nak adaptasi dengan norma baharu ni. Puan Betty, bagaimana? Ya, saya sangat bersyukur ya guru-guru saya dapat beradaptasi dengan cepat mengenai dengan perubahan pengajaran dan pembelajaran dari rumah ini ya. Dan apa yang sekolah buat, kita adakan taklimat dan kita kongsi dengan guru-guru bahawa kita perlu ubah dulu kita punya mindset bahawa we are willing to learn and kita kena embrace the change ya. Kita kena hayati perubahan itu dan melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang baru bagi kita. Ya, kita ini dilatih untuk mengajar secara bersemuka. Tapi bila online ini kita pun pelbagai masalah halangan yang kita hadapi ya. Jadi selain dari itu ya, sekolah juga mengadakan taklimat. Kita bagi panduan kepada guru-guru, panduan yang kita dapat dari Kementerian Pendidikan Malaysia, bagaimana nak melaksanakan PDPR secara online dan juga secara offline ya, secara kaedah hybrid itu. Dan guru-guru juga kita adakan professional learning communities di sekolah ya, secara online. Di mana mata pelajaran yang sama tu bagi panitia tu, mereka akan berbincang ya bagaimana nak laksanakan PDPR ini supaya berkesan.
Bagi matematik kaedahnya berlainan dengan bagi mata pelajaran DM macam tu. Jadi bila ada perkongsian seperti ini, dia memang melegahkan guru-guru kita. Dan guru-guru kita perlu support ya dari rakan-rakan, dari pentadbir. Mereka tidak boleh bekerja bersendirian. Itu yang kita dengar. Stres, Betul. Keadaan ini ataupun kejayaan untuk memastikan anak-anak murid, pelajar-pelajar kita memahami ini bukannya kerja seorang kan. Pastinya kena brainstorm ramai-ramai. Semua cikgu haruslah keluarkan idea masing-masing untuk memastikan ianya dapat disampaikan dengan baik sekali. Terima kasih Puan Betty untuk jawapan itu. Kita berbalik pada Cikgu Kamala kita yang berada di studio. Cikgu Kamala, macam teknologi ni menggunakan banyak aplikasi sebenarnya kan. Aplikasi mana yang adakah mungkin aplikasi yang tertentu digunakan dalam pembelajaran yang mungkin boleh dikongsikan Cikgu Kamala? Dalam portal Delima KPM ada pelbagai jenis aplikasi. Okey. Contohnya Google Meet, Canvas, Quizzes, Kahoot, Jamboard, ClassKick. Semua aplikasi ini kita boleh gunakan dalam PDPR. Okey. Memang kalau Quizzes itu kaedah permainan atas talian. Memang murid sangat suka sebab dia boleh answer, lepas tu dia boleh create their own question. Okey. Kahoot ada fasiliti macam tu. Jadi maknanya penglibatan murid-murid ni diterima baik juga oleh murid-murid kan? Ya. Sekarang murid dah memang dia pandai dalam teknologi daripada guru lah. Ya, betul. Sebab lepas tu Quizzes pun jenis macam permainan. Dalam murid ada ranking. So murid berebut-rebut nak pergi ranking, first ranking, second ranking, apa macam tu. Okey. Lepas tu kita pun ada Tinkercad. Tinkercad tu mereka boleh design 3D designing. Mereka boleh buat 3D designing. Lepas tu mereka boleh print design itu dalam 3D printing. Wow. Sebab mereka lagi advance daripada kita. Ya, memang mereka advance. Lepas tu mereka sekarang bagi pelbagai idea untuk create satu produk. Dalam sekolah kita ada satu murid dia create smart bottle. Wow, dia create sendiri. Dia create sendiri. Dia bagi idea lah smart bottle. So kita ambil dia punya idea, lepas tu kita keluarkan produk. Botol itu bagi alam, suruh minum macam tu. Nampak teknologi yang itu, teknologi memang create murid yang berinovasi. Betul. Walaupun kita katakan pelbagai cabaran kan nak belajar atas talian dan sebagainya, tapi sebenarnya kalau kita melihat pada konsep ataupun konteks yang lebih luas sekali, kita dapat melihat ini sebenarnya meningkatkan kreativiti mereka. Mereka berani mencuba kan sesuatu yang baru. Kadang-kadang dia create question dalam quiz, lepas tu hantar link kepada kita pula, cikgu. Dia pula yang sebenarnya hantar link. Memang portal Delima sangat bermanfaat kan untuk guru-guru dengan murid juga. Dalam ada buku teks digital, pusat sumber, pelbagai aplikasi ada dalam portal Delima. Betul. Bayangkan kalau dulu kita belajar buku teks yang tebal-tebal tu kan, tapi sekarang ini hanya dengan satu link mereka boleh belajar semua benda lengkap. Okey Puan Betty, maaflah buat menunggu lama, seronok pula berbual. Okey Puan Betty pula, kita nak berkongsi bagaimana harapan Puan Betty sendiri sebab kita melihat kepada ialah kan sekarang ini keadaan apa yang perlu dilakukan oleh anak-anak murid adalah kena seiring aplikasi maupun teknologi. Jadi Puan Betty mungkin ada komen sedikit bagaimana nak memastikan pembelajaran ini seiring dapat dilakukan dengan baik sekali. Ya, memang sekolah akan bersemuka tak lama lagi ya kalau bagi negeri Sabah dan sekolah negeri lain pun dah bersemuka. Jadi kita amat berharap ya guru-guru akan terus budayakan dan melestarikan penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran. Ya walaupun dalam bersemuka. Dan bagi ibu bapa kita berharap teruskan melibatkan diri mengenai dengan pembelajaran anak-anak dan terus memantau ya anak-anak kita di rumah supaya mereka mendapat support yang kuat ya daripada ibu bapa kita. Dan sebenarnya saya sangat-sangat berharaplah dengan kerajaan supaya ini untuk sekolah pedalaman lah, yang memang capaian internet memang sangat lemah dan mencabar, betul. Mencabar. Jadi bagi kawasan-kawasan pedalaman tu kita harap kerajaan akan sentiasa menaik taraf, terutama menara-menara telekomunikasi yang boleh memberikan rangkaian 4G. Sebab kalau 3G tu YouTube tu taklah dapat tengok kan. Sekarang 3G apa je yang boleh dilakukan kan Puan Betty? Betul. Jadi kalau dapatlah kan diperluaskanlah rangkaian internet namanya di kawasan
luar bandar pedalaman ya. Ya. Sebab ada yang kalau di Sabah ni, di kawasan saya ni, ada yang sampai panjat bukit, panjat Yelah, pokok. betul. Ada yang berpindah ya, sanggup berpindah ke pekan yang berdekatan hanya untuk mendapatkan rangkaian internet yang baik. Ya, jadi kita Baik, haraplah. Dan bantuan 1 GB percuma itu oleh kerajaan saya sokong penuh. Tetapi 1 GB itu tak boleh, dia akses dia tak boleh tengok Sangat YouTube. limited. Sangat limited. Limited. Jadi kalau dapat diperluaskan ya kepada supaya boleh akses kepada YouTube lah. Ya. Baiklah, terima kasih banyak-banyak Puan Betty sebab ini juga yang sedang dibahaskan kan. Sedang kita memerlukan, harapnya suara Puan Betty mewakili semua guru-guru yang berada di Sabah dapat didengari untuk lepas ini memberikan lebih baik lagi connection kan, 4G lah sekurang-kurangnya bagi mereka yang berada di sana supaya akses ni dapat dilakukan bersama. Baik Puan Betty, terima kasih banyak-banyak. Satu lagi harapan kita nak tanya daripada Cikgu Kamala, harapan berkaitan dengan aplikasi penggunaan teknologi ini dalam PDPR. Silakan Cikgu. Okey, harapan saya berharap selepas kita bersemuka, saya berharap guru-guru akan masih menggunakan portal Delima untuk menjalankan pembelajaran dan pengajaran. Sebab murid memang dah biasa dengan teknologi sekarang. So kita tak ada masalah. So I berharap cikgu-cikgu akan masih continue dengan pengajaran digital. Ya, okey, itu dia. Terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua tetamu kita di studio maupun di secara maya bersama dengan kami. Terima kasih Puan Betty Leong, Pengetua Sekolah Menengah St. Francis Xavier dari Keningau, dan juga Cikgu Kamala di studio, Cikgu Kamala Tebi Marimutu, guru di SJKT Fest Serdang, kerana sudi berkongsi sedikit bersama dengan kami berkaitan dengan aplikasi teknologi dalam PDPR. Baiklah semua penonton, selepas ini kita akan bersama guru-guru untuk berkongsi teknik-teknik yang digunakan dalam sesi PDPR. Pastinya cukup menarik kerana setiap guru ni ada cara mereka tersendiri untuk menarik minat-minat pelajar. Jadi untuk mengetahui perkembangan terkini, anda boleh sahaja layari mydigital.kkmm.my kerana pelbagai booth dan juga aktiviti menarik yang disediakan khas untuk anda semua. Jadi jangan lupa tahu untuk follow kami di Instagram dan juga Facebook kami. Jangan ke mana-mana, kita rehat seketika.